Santai-santai petang ni. So saya akan teruskan seperti masa yang dijanjikan. Kita ada 1 jam santai bersama Prof. Ahmad Ismail. Ya. Uh, Okey, saya Dr. Razmin Ramli yang akan menjadi perantara lah ke dalam sesi ini. So selamat Assalamualaikum dan selamat petang semua. Maybe our session ni saya mungkin bahasa Melayu saya mix sikit lah. Alright. So I hope everyone will be attached to this session for 1 hour to get some beneficial input from our honorary guest for this afternoon, iaitu Prof. Ahmad Ismail. Ada ni dalam platform ni nampak wajah Prof. Ahmad. Friendly known as Prof. Mat. Okay, saya pun kenal dengan Prof. Mat dah lama, banyak tahun. Kita panggil Prof. Mat lah kan. No? Okay, rambutnya putih. Tapi orangnya masih muda lagi. He has vast experience semasa berkhidmat di Universiti Putra Malaysia, UPM. Dan bidang beliau ialah biologi, specifically wildlife ecology dan ecotoxicology. Nanti kalau tak faham boleh tanya Prof lebih lanjut lah maksud ecotoxicology ke itu ya. Prof berpengalaman sangat banyak. Beliau semasa di UPM pernah menjadi ketua jabatan, pernah jadi timbalan dekan, pernah terlibat dengan aktiviti akademik di luar negara, Japan, Korea, UK, Poland, Thailand, Indonesia. Itu yang saya ingat lah, yang saya boleh mention di sini. Tetapi mungkin ada lebih. Dan Prof juga berpengalaman dalam penulisan more than 350 published articles and supervised from undergraduates until masters and PhD for more than 100 students dalam bidang yang saya sebut tadilah, berkaitan dengan wildlife ecology dan juga ecotoxicology. Ini Prof punya bidang specifically, but I'm sure the bidang ni boleh melangkaui bermacam-macam sub bidang lah ya, mungkin juga cross disiplin. Okey, yang saya tahu Prof juga aktif dalam persatuan staf akademik dan pernah menerajui persatuan staf semasa di UPM ya, semasa berkhidmat di UPM. Prof pun macam saya, sebenarnya kami dah bersara, tetapi dengan pengalaman-pengalaman yang masih lagi tiada tolok bandingnya, kita masih lagi boleh mendapat manfaat daripada ilmu yang ada pada Prof Mat, yang sanggup berkongsi pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan ya. Dan yang saya tahu memang Prof macam almost every day ada bagi talk ataupun webinar, sama ada ini yang dengan UUM, dengan lain-lain institusi pun saya selalu juga mendapat poster-poster yang berkaitan
Prof bagi talk ya. Okey, tetapi walaupun saya kata tadi Prof dah bersara, Prof masih aktif dalam Malaysian Nature Society. Prof currently is the president. So maknanya perjuangan Prof masih diteruskan melalui MNS, Malaysian Nature Society. Maybe lah untuk permulaan ni, so sesi ni saya akan, Prof akan berbincang dan juga saya akan ada beberapa soalan yang saya akan bertanya pada Prof yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini. I mean the main topic is speak up for nature. So maybe mungkin saya nak tanya Prof dengan berkaitan dengan MNS. Dan perjuangan Prof melalui bidang Prof ni, yang tadi saya sebut bidang Prof ni, macam mana Prof meneruskan hasrat kerja-kerja dan juga aktiviti-aktiviti melalui MNS. Mungkin ramai dalam audience ni tak ada yang tak berapa aware what is MNS, what is perjuangan MNS. Boleh Prof mulakan dengan pengenalan ini. Okey, silakan Prof. Okay, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Panjang cerita tu, baca kat mana tu? Tak baca. Maknanya kita lama kenal lah tu. Ya. Lama kenal. Jadi alhamdulillah lah kenalan ni tak mesti berterusan sebab apa susah nak kenal orang ni, susah. Teman-teman lagi ahli-ahli akademik ni dia kadang-kadang kita ada banyak peluang untuk berjumpa di banyak aktiviti, terutamanya aktiviti akademik. Dan seperti yang disebut tadi, nanti mungkin tentang aktiviti persatuan berbagai akademik ni juga membuatkan kita sentiasa berjumpa untuk memperjuangkan hal-hal kebajikan berbagai akademik. Itu penting kita dalam dunia mana-mana saja kita kena menjaga kebajikan kita, dan sebuah negara demokrasi ni kita sangat beruntung Prof Zamin yang mana suara rakyat, sebetulnya ni tajuk hari ni bagus ni, speak talk about whatever for nature ni kan. It is our right to speak. Sometimes kita lupa, dan saya lihat generasi sekarang ni, generasi rumah kotak-kotak ni, dia tak ada compound, tak ada sungai, tak ada apa ni, jadi macam lain cara mereka berfikir, lain cara hidup. Dan dalam sistem pendidikan kita juga sekarang ni agak terhad pergerakan-pergerakan yang berkaitan dengan alam sekitar. Banyaknya secara teori, terutamanya apabila kita berada dalam keadaan COVID ni, belajar atas talian dan sebagainya, lagi dia tidak terdedah. So terima kasih kerana ni saya hilang pula slide saya ni terkejap. Macam mana boleh hilang? Prof want to share your slide Saya ada satu slide. Sure. Saya ada satu slide, nanti saya nak tunjukkan slide tu. Sure. Kat mana share? Share kat bawah. Share, nampak tak? Okay. Alright. Yes. So saya daripada satu slide ni kita boleh faham tentang MNS. Right? Dan saya letak iaitu why university should involve. Ini penting ni. Penting. Wow, baguslah soalan saya ni. So introduce MNS ni dulu. Tu bagus, memang you pandai. Prof Azmin, terima kasih. So nombor satu, MNS ni dah 80 tahun. Jadi kalau kita nak tahu lebih, kita pergilah visit MNS, www.mns.my. So you akan dapat maklumat di situ, banyak cerita-cerita tentang MNS. Yang untungnya, kenapa universiti patut terlibat dengan MNS ni, kita kena tengok sejarah. Kalau kita ingat Taman Negara yang kita tubuh pada tahun 1938 tu, itulah permulaannya MNS berjuang. Dan pada tahun 1940, MNS lahir bersama dengan jurnal MNJ. Itu kita kena tahu. Dan daripada sejarah itu kita dapat lihatlah betapa MNS ni sebenarnya
adalah di kalangan orang-orang yang betul-betul minat kepada alam semula jadi dan mereka menulis. Menulis, lepas tu oleh kerana banyaknya maklumat-maklumat yang mereka telah tulis itu, mereka terbitkan di dalam jurnal, Malayan Nature Journal. Ini yang saya sangat sayang. MNS sayang sebagai ahli akademik. Malayan Nature Journal ni dah 80 tahun. Tetapi Wow. saya heran di mana kita sekarang jurnal 80 tahun itu dan orang tak kenal pun. Sebab itu saya rasa sebagai rakyat Malaysia yang punya jati diri tinggi, kita mestilah mengetahui MNJ ini dan kita cuba pertahankan supaya MNJ ini berada di tahap antarabangsa. Bagaimana? Itu orang akademik daripada universiti dia tahu. Tetapi malangnya kita masih belum dapat nampak contribution atau sumbangan yang sangat baik untuk membawa MNJ ini ke hadapan. Itu. Yang kedua, kita juga ada MN, Malayan Naturalist. Malaysian Naturalist ni kita terbitkan untuk semi-scientific, di mana kalangan ahli-ahli MNS yang awal-awal dulu yang terdiri daripada orang luar negara yang datang bekerja di sini dan mereka menulis untuk melaporkan apa yang mereka lihat secara cantik dengan gambar yang berkualiti untuk melaporkan apa yang kita lihat tentang alam semula jadi. Saya nak minta lah Prof. Razmi ni, saya rasa tak ada kot dekat Universiti Utara. So boleh berlanggan MNJ. Kalau kita sanggup bayar ribu-ribu ringgit untuk memajukan jurnal di luar negara, kenapa kita tidak sanggup membayar sedikit yang jauh lebih murah untuk jurnal dalam negara. Ini masalah negara kita. Kemudian kita bercakap nak membawa negara kita ke tahap dunia. Dan jurnal ini pun bukan ditubuhkan oleh kita, oleh orang-orang luar negara. Yang mana mereka sekarang masih berlanggan. Yang kedua, kalau kita tengok di situ ialah peluang untuk pensyarah terlibat menulis dalam jurnal berkenaan, menulis artikel dalam MNJ, MN, Malaysian Naturalist dan memperjuangkan hak-hak untuk mempertahankan alam semula jadi. Sebab itu mission kita to promote conservation and Malaysian natural heritage. Kalau kita Malaysia sebuah negara yang tempat ke-12 di dunia mega biodiversity country, kenapa kita tidak boleh letakkan ini priority kerana kita sudah berada di tahap tinggi di dunia secara semula jadi. Dan kita lupa kadang-kadang oleh kerana itu berlaku secara semula jadi, kita tak mau jaga dan kita rosakkan. Ini satu yang pihak yang terlibat dengan hak-hak asasi manusia dan sebagainya patut perjuangkanlah. Dan bagi student terutamanya inilah satu yang peluang baik kerana memelihara alam semula jadi ini adalah hak mereka. Kita hanya menumpang untuk generasi akan datang. Alam semula jadi ini untuk generasi akan datang. Jadi pelajar boleh menjadi sukarelawan, boleh melibatkan diri dalam berbagai aktiviti bersama MNS, sama ada aktiviti kurikulum ataupun aktiviti co-kurikulum. Untung pelajar-pelajar yang boleh buat latihan industri ini, mereka kadang-kadang bernasib baik didedahkan melalui aktiviti MNS ini dengan agensi-agensi antarabangsa juga. Jadi secara tak langsung jaringan mereka bukan saja dengan MNS dan aktiviti tempatan tetapi juga antarabangsa. Ini saya dah terangkan di banyak tempat dan UUM sendiri pun saya dah terangkan dan saya yakin slide ini pun pernah Prof. Razmin pernah tengok. Dan tiap-tiap bulan, sepanjang tahun kita ada banyak aktiviti-aktiviti yang menjadi tarikan. Macam sekarang kita tengah bersedia untuk menyambut burung-burung yang berhijrah ke selatan, kita panggil Festival of Wing. Hari ini kita sibuk bercakap pasal sungai. Malam ni ada webinar, forum tentang sungai anjuran MNS. Kita jemput orang muda-muda untuk bercakap. Jadi pelajar boleh mengambil kesempatan untuk berforum, belajar, berpidato dan sebagainya melalui aktiviti MNS. Banyak lagi yang saya boleh ceritakan yang tertulis di sini dan kita punya aktiviti yang regular. Saya cadangkan kalau
pelajar UUM atau UPSI Tanjung Malay boleh menubuhkan KPA Youth, Kelab Pecinta Alam. KPA Youth ni dilancarkan pada 25 November tahun 2012 kerana meraihkan permintaan volunteer, sukarelawan, aktivis yang kita pupuk, yang kita bina di sekolah. Bila mereka masuk ke universiti, mereka mencari-cari di mana mereka nak teruskan perjuangan mereka. Dan kita tubuhkan KPA Youth dan mereka ni aktif di universiti dalam memperjuangkan hal-hal berkaitan dengan alam semula, jadi berbagai aktiviti. Kemudian di sekolah kita ada hampir 500 sekolah KPA. I think di Kedah ada 30. Jadi kita bolehlah bersama dengan mereka bagi universiti boleh memperkenalkan universiti masing-masing kepada sekolah berkenaan, dan melalui kerjasama dengan mereka kita ada berlaku transfer knowledge, memindahkan pengetahuan ataupun pengalaman yang kita ada kepada pelajar. Ini yang banyak jaringan. Kalau saya ceritakan banyak jaringan, misalnya kita menyokong aktiviti STEM melalui nature, kita pupuk semangat sehingga pelajar-pelajar dapat membuat persediaan menghadapi atau menyertai aktiviti-aktiviti lain macam National Science Challenge, for example. Ramai juga yang kita pelajar yang terlibat dengan aktiviti kita akhirnya menyertai aktiviti lain. Itulah secara umumnya saya boleh ceritakan, maknanya peluang MNS untuk menerima atau bekerjasama dengan universiti-universiti di Malaysia ini, bukan sahaja pensyarah tetapi juga pelajar dan kaki tangan am yang berminat. So inilah satu yang saya nak terangkan, dan insya-Allah kalau ada soalan-soalan kita boleh jawab nanti. Okey. Terima kasih Prof Mat tentang pengenalan kepada MNS ni dan macam mana orang muda boleh menyumbang, membantu dalam menjaga alam, especially Malaysia lah ya. Okey, berkaitan dengan subscription tu kita kena tanya Dr. Idayu lah ya. Mungkin Dr. Idayu boleh work it out dengan MNS selepas ini. Okey, kita harapkan ada usaha sama sebegitulah ya. Dr. Idayu ialah pengarah SECMA di UUM, dan untuk pengetahuan talk ini kita juga telah war-warkan kepada UPSI ya, Universiti Pendidikan Sultan Idris, atas usaha kerjasama SECMA UUM dan UPSI ya. So kemungkinan ada jugalah dalam audiens kita, partisipan kita hari ini mungkin ada yang dari UPSI ya. Saya alu-alukan ya semua, sama ada dari UUM ataupun dari UPSI. Okey Prof, topik kita, the main topik kita hari ini ialah speak up for nature. So macam saya pun tertanya-tanya, speak up, what is it that you want us, not just you lah, because you pelopornya kan, leader. So what is it that you want people, community, rakyat nak speak up for nature tu? Apa dia? Apa yang matlamatnya? Apa yang nasihat ataupun hasrat Prof, sama ada tersirat ke, direct ke, apa yang Prof berhasrat nak kongsi ni untuk ya, terima kasih. Ya. Itu soalan baik tu. Saya pun tak tahu ni siapa buat tajuk ni. Tapi anyway. Janganlah cakap macam tu. Ya. Prof kan tak apa. Memang ini sebenarnya menunjukkan bahawa yang saya sebut tadi, yang kita mulakan sikit sebagai sebuah negara demokrasi ya. Kita berhak menyatakan sesuatu. Yang pertama, yang kedua,
uh, negara kita saya sebut tadi sebagai sebuah negara yang tinggi biodiversity-nya, kita kena faham tu. Kita ada harimau, kita ada gajah, kita suka makan madu, kita suka makan ikan kelah, kita suka tangkap ikan dekat parit-parit, goreng, macam-macam. Jadi maksudnya kita ada semua tu. Tapi sejauh mana kita mempunyai perasaan ataupun semangat untuk menjaga perkara itu supaya anak cucu kita dapat. Kalau Prof. Zalmin pengalaman kecil-kecil dulu boleh tangkap ikan kan, sekarang boleh tak cucu Prof. Zalmin tangkap ikan? Maknanya tak ada lagi. Jadi benda-benda macam tu kita rasa kehilangan. Mungkin kita tak tertekan sangat, tetapi kalau berlaku bencana alam seperti katakanlah kita cuba elakkanlah daripada ni baru-baru ni di Gunung Jerai. Memang kita tak boleh kontrol tanah runtuh tu, tetapi apa kesan sekiranya tanah runtuh berlaku. Itu mungkin kita boleh fikirkan. Pengetahuan yang kita ada, ilmu yang kita ada daripada alam semula jadi yang kita lihat, daripada ilmu yang kita belajar di sekolah. Kalau bagi orang Islam, ada yang dinyatakan di dalam Al-Quran tentang alam semula jadi dan bagaimana kita patut menjaga ni. Jadi kalau kita ada semangat yang begitu, kita lihat kalaulah ada benda yang ada kemungkinan boleh berlaku kerosakan ataupun menyebabkan gangguan kepada sistem alam sekitar kita tu, kita mesti bersuara. Misalnya hari ini kita menyambut Hari Sungai Sedunia, World River Day. Apa di situ? Paling kurang kita lihat, kita nak tengok sungai kita bersih. Kita dengar cerita sungai Kim-Kim. Kita tahu kita bergantung kepada air permukaan sungai untuk minum. Kita tahu di Selangor ni misalnya Kuala Lumpur selalu berlaku air terganggu oleh pencemaran sungai misalnya. Kita tahu orang di Kedah sana, hari tu dekat Kuala Kedah tak ada air. Orang di Yan katakanlah tak ada air. Saya tak ingat kat mana exactly, dekat Sid pun komplain tak ada air. Padahal mereka dekat dengan empangan yang popular, luas, air banyak. Tapi kat rumah tak ada air. Jadi perkara-perkara begini semua kita perlu lihat. Dan kenapa ini boleh berlaku. Jadi kalau kita ada semangat begitu, kita akan bercakap, kita akan berkata sesuatu. Semua orang mempunyai hak bersuara melalui laluan yang betul dengan cara yang betul. Misalnya mahasiswa. Mahasiswa ni kita tahu mereka ni orang muda, generasi energetik dan sebagainya. Bila dia tak ada air nak mandi di asrama misalnya atau di rumah dia akan marah. Dia marah. Dengan media sekarang dia boleh berkomunikasi, WhatsApp dan sebagainya. Dan bukannya menjerit kenapa air tak ada, kenapa air tak sampai, kena tanya macam mana nak selesaikan isu tu. Jadi kalau kita faham sebab apa, misalnya air tak ada kerana sungai itu tercemar. Bila sungai tercemar, pusat rawatan, loji rawatan air itu tak boleh ambil air. Dia takut nak proses, mengambil masa yang lama dan sebagainya. Jadi air itu dipotong sekejap sehingga mereka dapat selesaikan. Jadi dalam masa tempoh itu kita tak ada bekalan air. Kita tak boleh marah saja, tapi kita kena bantu kenapa pencemaran air itu berlaku. Mungkin orang-orang yang tinggal di dekat-dekat sumber yang menyebabkan pencemaran tidak melaporkan. Mereka terlupa yang kalau kita laporkan itu, kita akan dapat menyelamatkan jutaan orang daripada terkena gangguan bekalan air. Jadi perkara begitu kita kena suarakan. That's why we have to speak out about the issues. Tetapi dengan cara yang betul dan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang kita ada. Ini penting. Macam kita kerajaan sekarang tengah popularkan tentang harimau. Saya dapat mesej tadi di Amerika mempunyai banyak harimau. Mereka boleh biarkan dan sebagainya. Tetapi bagaimana di negara kita? Kita kurangkan hutan, kawasan harimau tak ada, lepas tu pemburuan haram terus berlaku, penyeludupan keluar negara berlaku. Macam mana kita nak bantu? Sama ada kita bangunkan
kepakaran kita, kita belajar, kita membuat keputusan, ataupun kita bersama-sama memahami melalui gerakan kita NGO seperti yang kita bercakap sekarang ini, ataupun gerakan pelajar, persatuan mahasiswa dan sebagainya, boleh membuatkan siri ceramah. Saya dulu selalu organize kempen keselamatan alam sekitar, seminar alam sekitar. Ramai pensyarah-pensyarah saya tu saya panggil untuk bagi ceramah umum. Dalam kelas saya, dia hanya mengajar kita untuk mengambil peperiksaan, untuk belajar faham dan peperiksaan. Tetapi bagaimana dengan pelajar-pelajar dalam kumpulan lain, fakulti lain? Mereka tak dapat pendedahan itu. Jadi saya anjurkan seminar alam sekitar. Kita buat siri seminar alam sekitar dan ramailah datang daripada pelajar-pelajar fakulti lain juga untuk bersama. Jadi akhirnya kita mendapat satu kumpulan yang masyarakat yang paling kurang mempunyai pengetahuan asas tentang alam sekitar. Dia tahu yang negara kita ni biodiversiti tinggi. Dia tahu negara kita ini ada hutan macam Ulu Muda sebagai sumber air kepada 3 negara, 3 negeri utama. Dia tahu Ulu Muda tu boleh jadi sumber pelancongan yang baik. Dia tahu mungkin di Ulu Muda tu hanyalah tempat di dunia kita boleh tengok 10 spesies burung enggang. Jadi benda-benda asas begini kita berikan melalui aktiviti-aktiviti sukarelawan yang kita adakan di universiti. So we have to speak out lah suara kita. Sekiranya kita mempunyai ilmu, kita mempunyai kesedaran. So kita kena pergi peringkat asas dulu, memberi pengetahuan. Macam kita buat sekarang ni, kita memberikan pendedahan kepada orang yang baru. Kemudian orang yang dah ada pendedahan, dia ada pengetahuan, mungkin dia ada pengalaman, lepas tu dia ada kesedaran. Bila dengan kesedaran dengan tinggi itu, dia boleh mempengaruhi orang lain. Dan bersama-sama mereka mengamalkan. Apakah perkara yang diamalkan? Kita tengok kaedah awal mungkin kita, katakanlah kita buat program bersama anak sekolah. Pelajar universiti dah faham, jadikan bawa ilmu itu kepada kanak-kanak sekolah. Kanak sekolah bersama di dalam aktiviti-aktiviti co-curricular misalnya. Saya faham UUM ni ada hutan contohnya kan. Hutan tu ada orang tanam durian, ada orang tanam buah-buahan, ada juga yang mengekalkan biodiversiti ataupun keadaan pokok-pokok yang asal di situ. Apakah faedah yang kita dapat? Apakah kajian yang telah dilakukan? Bagaimana program itu menjadi satu program pendidikan dan pendidikan serta ekopelancongan. Jadi perkara ini kita dokumenkan secara cantik. Siapa yang akan bantu adalah kumpulan pelajar, sukarelawan. Jangan fikir kita tak dapat ringgit duit ni, tetapi sumbangan kita selepas kita bersara ataupun keluar daripada universiti itu satu kebanggaan. Kata saya misalnya pernah membantu masa dulu aktif masa student Taman Ilmu, kalau kita nak contohkan rimba ilmu di Universiti Melaya. Dan kalau kita boleh tanam pokok, satu pokok kita ingat sampai sekarang. Cuma bila kita jarang atau selalu tak pergi, tak tulis nama, kita tak tahu pokok mana yang kita tanam. Tapi kita boleh cerita yang semasa saya pelajar dulu, saya pernah tanam pokok di rimba ilmu Universiti Melaya yang mana menjadi kebanggaan masyarakat di situ dan digunakan untuk aktiviti pengajaran dan pendidikan. Itu secara umumlah yang boleh saya katakan why we need to speak out. Dan in order to speak out, we need to have knowledge, understanding, awareness. Then we know what we are talking about. Kita boleh buat, saya tahu UUM ada pasukan pidato yang hebat, pasukan debat yang hebat. Kita boleh buat regular debat. 1 minit. Sekarang ni dah ada, saya tengok satu baru ni, 1 minit debat. 60 minit, 60 second debat. So you couple 2 orang, you debat. Maknanya satu tajuk. Kenapa perlu kita gandalkan populasi harimau? Kawan ni kata tak perlu dah, nanti dimakan orang, dimakan kambing, dimakan harimau. Kawan ni kata yes, we need to preserve, protect, we need to do research, we need blah blah blah. So from there we come up with the idea. With the new technology, we put 1 minute video, we viralkan. So UUM ada satu website, Save Our Environment, Save Our Nature, talk about nature. Then student will post their ideas. Macam hari ni, pagi tadi saya minta pelajar buat satu video klip, katakanlah 3 minit, cerita tentang sungai di rumah
sebelah rumah saya. Dia tengoklah longkang ke pahit ke, tengok ni sungai rumah saya sangatlah mengecewakan, penuh dengan plastik contohnya kan. Dan apa sebab-sebabnya, cerita sikit, baca sikit dekat internet, put it there. So from there we speak out our voice, we tell what we want for the future generation. Wow. Okey, sangat menyeluruh juga tu penekanan Prof berkaitan dengan speak up for nature ni. Ya, sebab nature tu dia tak boleh cakap sendiri kan. Jadi kita ni sebagai masyarakat ahli komuniti yang perlu menjaga nature lah. Macam nature tu kata tolong jaga saya, kita lah yang kena menguruskan menjaga tu ya Prof. Yeah. Okey. Yeah, it's a very quite intensive elaboration on how we can help, how we can play our role to help nature di sekeliling kita yang sedekat-dekat kita, macam Prof kata sungai ke parit ke, itu yang paling dekat lah dengan kita kan. Kalau kita tak boleh buat yang besar, kita buat yang kecil lah berkatan. Just now Prof, you ya betul, Prof ada mention about UUM. UUM kita ada hutan, hutan simpan Sintok, Prof. Sintok Rainforest Reserve. Dia sebahagian daripada kawasan tu ada, dia bersambung dengan yang apa ni, hutan ni memang di bawah perhilitan lah, Jabatan Perhilitan. Ya. So kita UUM ni dekat dengan nature, and ramai staff dan student UUM sangat I'm sure I've been working with UUM for more than close to 25 years. I love UUM so much. I love it because of its nature, its environment, ambience dia ya. So tetapi saya nak bawa Prof untuk berbincang berkaitan dengan biodiversity. So hutan di Sintok dia tak besar sangat, dan it goes until the border of Thai lah. Dia tak besar sangat. Tetapi kita juga berfikir tentang hutan-hutan lain di Malaysia. What about macam mana kita nak menjaga biodiversity hutan ni? Macam apa yang kita kena, apa yang Prof berhasrat untuk bagi kesedaran kepada ahli komuniti, rakyat, the responsible to citizen about what is it that we have to jaga or bear in mind or act in order to preserve the biodiversity of the hutan. Maybe lah Prof nak kaitkan dengan apa nama pencerobohan hutan ke, penerokaan hutan ke. I'm not saying just in Kedah, maybe in other state as well. Tapi Kedah tadi pun Prof ada mention about jerai. Jerai itu memang disebabkan hujan yang terlalu magnitude airnya yang terlalu besar. Tetapi mungkin ada juga di lain-lain tempat atau di nearest kawasan. Apa yang Prof boleh share dan memberi tunjuk ajar atau nasihat di sini? Ya, terima kasih. Bagus tu. Ya, kalau kita nak mulakan daripada hutan UUM, saya pun tak tahu sejauh mana rimba ilmu Isi Melayu itu memantap dari segi maklumatnya. Dan begitu juga dengan hutan-hutan lain, FRIM misalnya, banyak membuat kajian-kajian berpuluh tahun untuk memahami tentang hutan. Tapi di UUM tu saya ingat satu perkara yang baik dilakukan ialah dari segi inventory. Kita kena ada satu kajian, satu perhatian untuk membuat inventory. Apakah
jenis-jenis tumbuhan dan haiwan yang ada di situ supaya kita dapat melaporkan apa yang kita ada. Dan kemudian bila kita tahu apa yang kita ada, barulah kita boleh uruskan, kita boleh jaga dia. Macam mana kita nak jaga dia. Sebab keadaan hutan, jenis pokok dan sebagainya itu akan memberi panduan kepada kita bagaimana kita nak menjaga hutan berkenaan. Kalau tidak, kita tidak boleh mengkhususkan sebab penjagaan hutan di lembah ataupun di bukit mungkin berbeza dengan jenis-jenis spesies. Sebab itu kajian itu penting. Kajian itu boleh berlaku dalam banyak cara. Nombor satu mungkin kita adakan secara sistematik oleh ahli botani atau ahli zoologi, ahli serangga dan sebagainya. Yang kedua, kita boleh bentuk pasukan sukarelawan yang mana berminat. Sebab kalau dalam MNS, yang kekuatan MNS itu sebenarnya ialah ahli-ahli yang minat kepada nature. Dan kita sekarang ni ramai ahli-ahli yang minat dalam bidang fotografi. Dan so mereka ini masuk ke hutan ataupun pergi ke tempat-tempat tertentu untuk mengambil gambar. Gambar burung, gambar pokok, gambar serangga. Kadang dia minat dalam bidang satu jenis serangga, katakanlah rama-rama ataupun kupu-kupu ataupun atau dragonflies misalnya, mereka pergi mencari hanya insect berkenaan dan mengambil gambar, mengenal pasti haiwan berkenaan. Lepas tu sebagai juru foto ni dia artistic level high dan mereka melihat dari berbagai sudut bagaimana nak mengambil gambar dan menampakkan kecantikan haiwan berkenaan. Dan ada yang menggunakan kepakaran, minat dan kemahiran ini untuk menjana pendapatan. Sama ada mereka menerbitkan dalam buku ataupun mereka menjual gambar-gambar yang diperlukan untuk oleh orang-orang tertentu. Ini satu yang boleh diterokai oleh pelajar dengan cara mereka melihat pentingan aktiviti mereka itu dan faedah pada diri mereka, mereka lebih agresif lagi untuk sukarela menjalankan aktiviti berkenaan. Kemudian aktiviti ini mestilah berpandu dan mempunyai sistem supaya kita dapat maklumat yang tepat, maklumat yang boleh disimpan. Kalau kita ada beberapa ribu pelajar, kita ambil 10% ataupun 30% masyarakat kampus berminat perkara ini. Kalau ada ketuanya yang boleh mengurus secara sistematik, saya yakin kita akan dapat maklumat yang lengkap tentang hutan berkenaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh menggunakan katakanlah orang lain, sekolah misalnya ingin ataupun politeknik yang ingin belajar tentang hal ehwal perhutanan, boleh menggunakan hutan berkenaan dan dengan cara itu kita dapat menambahkan maklumat. Kalau kita tak ada maklumat yang tepat dalam tu, macam mana kita nak jaga hutan? Misalnya saya bagi contoh, kita tahu di Ulu Muda tu di Kedah terkenal dengan madu lebah tualang. Adakah itu boleh diadakan di hutan Sintok itu, ataupun adakah kita boleh membuat satu sistem sendiri yang mana mempunyai perusahaan madu itu contohnya. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan itu, kita kena tahu perkara asas. Apakah yang ada dalam hutan kita? Kita tak tahu sejauh mana hutan itu sudah pun mempunyai maklumat yang lengkap. Itu yang saya nampaklah. Daripada situ kita akan timbulkan rantaian lain, misalnya minat, kebanggaan universiti, lepas tu jadikan satu pelancongan yang saya sebutkan tadi. Itulah yang penting kita kena mula dulu daripada asas. Sebab saya lihat pelajar-pelajar, staff pun ada juga datang ke universiti, mungkin lapor diri di mana-mana tempat, pejabat ataupun dewan dan sebagainya. Lepas tu dia akan hanya ulang-alik daripada asrama ke bilik kuliah, lepas tu bergraduat. Tak kenal pun kampus sendiri. Ini bukan berlaku di UM, di banyak kampus-kampus lain juga benda yang sama. Kita kena ubah persepsi dan pelajar mesti bangga dengan universiti sendiri melalui penerokaan apa yang ada di dalam kampus berkenaan. Jadi ini penting. Kalau kita tak faham tentang kampus kita
nak banggakan tentang kampus yang kita belajar itu susah. Susah. Apa yang kita nak banggakan? Itu satu Okay. pandangan lah. Prof, you just mentioned just now something tetapi sebelum tu saya nak bagi nak just ni lah Sekma, Prof just now has mentioned quite a very valuable advice about inventorying. I hope you all ni recording ni session ni I'm sure ada recording, so bolehlah Sekma will pick up the this very good advice dari Prof tadi. Kita kena mula dari asas. Kita kena mula dari basic yang kita kena ada, such as having that inventory. Kalau hutan simpan sintuk belum ada inventory, maybe we can Sekma can champion it lah. Okay, Sekma ni memang dia champion on the living campus punya agenda, ya. Okay, Prof, just now you also mentioned about pelancongan hutan. Sejauh mana this activity ekopelancongan ke ekotourism ke will disrupt the biodiversity of the hutan. And I would also want to relate to a questions from our participant audience, Noraini. Saya baca dekat Prof ya. Jadi soalan dia sama macam soalan yang saya kemukakan. Jadi saya baca juga untuk Prof lebih dapat direct harapan kepada jawapan nanti. Beliau mengatakan untuk hutan simpan sintuk ni yang berkeluasan 474 hektar, bagaimana kita hendak tentukan bilangan pelawat yang sesuai untuk aktiviti hutan seperti jungle trekking, pembelajaran di dalam hutan tu pada satu-satu masa. So this one is actually relate to it can be macam STEM activity ke, ekopelancongan activity ke, jungle trekking tu maybe part of it. So Prof, can you take up this question? Terima kasih. Itu satu soalan yang baik ya. Malah Taman Negara pun kita masih pada saya lah, kita masih belum sampai tahap penjagaan yang baik. Permintaan tentang ekoturism ni sangat tinggi sekarang. Kalau kita cuba Google tengok. Misalnya minat kepada burung, pemerhati-pemerhati burung. Mereka sanggup terbang berkilometer untuk just pergi melihat burung dan mengambil gambar. Dapat saja burung tu ambil gambar ataupun dengar bunyi pun dia dah seronok. Banyak perkara yang kita perlu buat. Kita kena kawal, kita panggil kemampuan untuk menerima sesuatu pelancong itu, misalnya carrying capacity of the forest. Kita kena tengok berapa orang yang kita boleh hadkan datang ke hutan, berapa denai kita ada, berapa lorong kita ada, dan apakah aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan dalam hutan tu. Jadi kita kena buat satu peraturan yang jelas lah. Kalau ramai sangat, kita kena buat booking system. Booking system. Kita tak nak bila kita masuk jungle trekking tu berjalan, merosakkan, katakanlah musim hujan banyak hakisan berlaku. Kalau orang lalu banyak segitu mungkin boleh merosakkan trail dan sebagainya. Kita ada satu sistem kawalan dan ada data-data yang kita boleh pandu, dan yang terbaik ialah melalui pemerhatian kita di tempat berkenaan. Sebab itu saya katakan tadi, kalau kita ada data tentang hutan itu, misalnya burung, berapa spesies burung, apakah burung-burung yang unik dekat situ, macam mana kita boleh lihat, dekat mana kita nampak, orang akan berebut datang untuk melihat burung. Kemudian katakanlah aktiviti pembelajaran, pendidikan pula, kita boleh adakan modul itu boleh bincang modul bagaimana pelajar boleh mendapat manfaat bila datang ke situ, terutamanya dalam berkaitan dengan sukatan pelajaran. Sebab tu saya selalu sebut di sekolah,
menengah rendah misalnya, dalam kurikulum ada tentang biodiversity, kepelbagaian biologi ini, dan mereka boleh datang ke hutan berkenaan dengan modul yang sistematik, boleh belajar. Sebab ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam semula jari ini tak boleh belajar dalam kelas saja. Dia kena keluar, melihat. Jadi kiranya kita menggunakan modul yang baik, kita akan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik dan ramai pelajar akan datang. Begitu juga yang saya sebut tadi tentang STEM, True Nature ni, sebab kita Yes. dah banyak sangat bercakap tentang STEM sejak tahun 60-an, sekarang kita belum capai. Dan kalau tengok negara-negara maju macam China, sebuah negara yang cepat membangun, mereka bagaimana mereka menangani isu STEM ni, STEM, Science, Technology dan Innovation ini, bagaimana mereka tangani dan bagaimana investment mereka. Mereka tahu negara mereka dulu satu ketika banyak pencemaran berlaku, banyak biodiversiti hilang, dan bagaimana mereka memulihkan, menarik perhatian antarabangsa. Sekarang, zaman sekarang, ramai pakar-pakar di luar negara yang memanggil untuk membantu bagaimana mereka boleh membangun dengan cepat, membersihkan pencemaran yang ada dan menjaga biodiversiti mereka. Ini satu yang kita boleh lihat bagaimana pengetahuan ilmu sains melalui alam semula jadi itu dapat membawa kepada pembangunan negara. Jadi modul yang penting ialah modul yang kita sediakan itu mestilah menarik, tepat dan mudah untuk dipahami. Sebab kalau kita buat survey kenapa pelajar tak nak masuk dalam bidang sains, selain daripada dia orang tak nampak kerjaya mereka, mereka tidak menarik atau minat semasa mereka belajar. Di samping mereka merasakan sangat sukar untuk memahami. Kesukaran itu mungkin banyak sebab. Kita tak boleh salahkan kaedah guru mengajar saja, tetapi kadang-kadang persekitaran tidak dapat menguja mereka untuk belajar, bertanya soalan dengan baik. Kalau di lapangan ni mereka akan ingat, sebab dalam pendidikan kita tahu dia melihat, dia menyentuh, merasa, berbincang, bergerak, ketawa dan sebagainya. Itu akan meningkatkan peringatan mereka dan kepahaman mereka. Dan mereka akan bertanya banyak soalan bagaimana pertandingan atau persaingan pokok atau tumbuhan untuk mendapat cahaya matahari misalnya. Mereka melihat dan baru kita faham. Kita tak nak mereka hafal di dalam bilik darjah, akhirnya mereka tak faham apa dia belajar. Sebab kepelbagaian biologi, kepelbagaian spesies misalnya, mereka masuk saja dalam hutan, satu langkah mereka dah nampak berbagai-bagai tumbuhan. Berbagai-bagai tumbuhan. Dan mungkin kalau dia tengok di lantai hutan itu, mereka nampak serangga dan berbagai-bagai jenis serangga, dan mereka bukan bertanya apa fungsinya. Kita boleh menerangkan dan mereka dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. So modul-modul yang baik mesti kita sediakan untuk menarik, untuk mengujar pemikiran mereka, bertanya soalan, berfikir, dan itulah kalau kita sebut kebat dekat sekolah tu atau HOTS tu. Benda-benda macam ni boleh diamalkan secara langsung tanpa kita menyediakan ayat-ayat seperti yang dalam bilik darjah. Mereka akan keluarkan ayat-ayat yang kita perlu itu untuk mereka faham, mereka ingat dan mereka boleh menerangkan semula di dalam kelas misalnya. Sebab tu aktiviti-aktiviti perbincangan, perdebatan ini perlu dalam aktiviti ini. Kalau dia pergi, dia mesti melaporkan. Jadi maknanya kena ada. Di dalam MMNS, Persatuan Pencipta Alam Malaysia ni, kita dululah semasa sebelum COVID, kita selalu ada aktiviti 3 hari 2 malam, perkhemahan. Dan dalam program 3 hari 2 malam tu, kita memang memberi pengetahuan secara santai dan pelajar sangat suka, gembira, enjoy. Dan mereka ingat, kadang-kadang setahun, 2 tahun dia masih ingat apa aktiviti yang kita lakukan dan mereka masih bertanya soalan apa yang kita bincangkan di dalam camp yang kita anjurkan. Di hutan tu sangat pentinglah untuk kita majukan dengan sistem yang baik, mempunyai sistem penjagaan, penjadualan, maklumat yang lengkap dan matlamatnya. Bukan saja orang selalu kata simpan hutan tu buat apa kan? Pokok tu dah besar tu. Buat apa tebanglah jual dapat 1 juta. Boleh juga kita tanam pokok untuk balak. Sebab saya pun pernah tanam dekat
UUM tu pokok semasa kita melancarkan Hari Sukarelawan Sedunia pada bulan 12. Kalau ingat kita boleh buat ulang tahun tiap-tiap tahun pada bulan 12 kita buatlah majlis pelancaran ulang tahun pelancaran Hari Sukarelawan UUM. Tak tahu tahun berapa saya tak ingat, banyak tahun dah kita boleh buat. Tiap-tiap tahun kita buat, jadi di situ kita semaikan semangat sukarelawan alam sembilan jadi untuk hutan sintuk itu. Terima kasih. Okay, wow, quite intensif juga ni jawapan ni. I hope it answers to the question yang Noraini tanya tadi Yang saya dapat ialah dapat pastikan the advice-nya kalau kita nak control aktiviti terlalu tak mau terlalu banyak sangat masuk ke sesuatu hutan itu sebab kita nak jaga biodiversity-nya supaya aktiviti kita tidak menjadi penyumbang lah kepada kemusnahan biodiversity tu. Jadi Prof cadangkan kena ada modul, kena ada sistem. So dalam sistem tu maybe a bigger umbrella, but under that ada each module yang untuk buat apa-apa aktiviti tu maknanya control through that module. So itulah caranya. Kalau tidak ramai orang yang akan macam teruja nak masuk all in one shot ke kan. Kalau kita nak buat aktiviti STEM ke nature gazing ke apa ke tak boleh all in one shot. So that is a good saranan daripada Prof. Again, Sekma toke apa living campus di UUM ni mungkin boleh macam mana boleh fikirkan untuk nak merealisasikan cadangan Prof ini. Oh, I see that we have another question. Before I throw my question, tapi kita dah dekat pukul 4, kita janji sesi ini hanya 1 jam. Tapi saya akan, sebab ada question, saya akan ajukan Prof, saya baca dari Associate Prof Dr. Haslinda Muhammad Anwar. Prof, saya baru join MNS pada 2019, ini ahli MNS, tetapi kebanyakan aktiviti luar secara fizikal tak dapat dijalankan kerana kekangan COVID. Yes, mungkin Prof ada cadangan program secara virtual yang boleh menarik minat dan memberi kesedaran kepada golongan muda terutamanya. Ya, Prof. So, suggestion for activity MNS during this COVID pandemic situation. Yes, Prof. Oh, terima kasih. Tahniah kerana menjadi ahli MNS. Ini 2019, sekarang 2021 dah ni. Okey. Ini daripada mana? UUM ke? Ya, UUM. Okey, bagus. Ini akan menjadi automatik jadi ejen MNS kat sana lah. Okay. Ni soalan ni kalau baca ni saya minta maaf lah kalau ni sebab mungkin tak baca ni email membership ni. Ataupun tengok website kita. Sebab apa? Malam ni ada Hari Sungai Sedunia. Forum. Lepas tu kita ada untuk sekolah. Ni bagus ni. Untuk sekolah ni kita ada water vision program, misalnya bersiri. Kita ada bagaimana pelajar-pelajar tu kreatif menerangkan apa projek-projek yang berkaitan dengan pengurusan air misalnya, ataupun pengurusan sampah, ataupun pengurusan garden bird program misalnya. Kita ada banyak. Seperti saya sebut di tiap-tiap minggu kita ada program. Cuma macam mana kita nak libatkan diri kita. Dan saya nak cadangkan lah ni Profesor Dr. Haslinda ni, ambil je ada yang saya cakap tadi untuk kita jadikan UUM Hutan Sintuk tu sebagai salah satu destinasi pelajar, aktiviti pelajar secara maya ataupun secara fizikal. So macam mana secara maya? Misalnya ni dah kena ada volunteer kan, jadi cari pelajar, ada volunteer ataupun cikgu-cikgu di Jerlun tu ada yang aktif dengan MNS. Kan Jerlun, Changlun.
Changlun, Ah, Changlun, sorry. Changlun tu Jenis ada. ada lah, jam sikit. MRSM, Belum. MRSM ada situ kan, Sekolah Menengah Sains ada situ. Ada dekat. Jadi boleh ajak mereka, ada beberapa cikgu yang aktif, kita boleh ajak mereka untuk bantu Dr. Haslinda ni untuk menyediakan satu aktiviti secara maya. Misalnya kita buat program 1 jam, kita nak perkenalkan hutan, cerita hari ni kita cerita pasal apa, minggu depan cerita pasal apa. Saya rasa ramai pelajar sekolah akan join aktiviti di situ. Jadi boleh kalau Maknanya nak ni ramai fokus seluruh kepada Malaysia, Prof. ya. Ni maknanya Prof Syadang, Dr. Haslinda fokus kepada hutan sintok saja. Macam tu. Tak, itu pandangan lah. Yang sintok. penting dia kena minat dia lah. Kalau dia bidang apa ni, Dr. Haslinda ni? Dr. Haslinda, what is Law. your She's law. law? Saya nak Oh, School lagi of Law, Prof. bagus. Saya memang mencari orang undang-undang ni. Wow, okay. Semalam saya cakap dengan Prof Hilal, undang-undang ni kena dinamik lah. Sekarang sebab lawyer lebih pandai daripada undang-undang. Boleh kita nak gunakan undang pun boleh, kita nak gunakan nature menajari pun boleh, berbagai-bagai. Dan kita boleh adakan secara maya. Misalnya kita tunjuk katakanlah 5 minit atau 5 minit video, 2-3 minit, 5 minit video tentang apa isu kita nak bawa. Lepas tu kita bincangkan. Saya percaya ramai soalan. Kalau dengan pelajar sekolah ni, nak seronok lagi banyak soalan kan. Darjah 6 tu. Dia 5 darjah 6 tu. Dia tanya soalan yang kita tak jangka dan memang suka nak jawab soalan-soalan mereka. Sebab mereka ingin tahu tentang peraturan, tentang alam sekitar, tentang alam semula jadi. So, kadang-kadang dia boleh cerita tentang semalam saya jumpa, saya nampak kawan saya dia buang sampah pembalut aiskrim dalam sungai. Apa jadi? Itu soalan kanak-kanak sekolah rendah. Jadi saya pernah dapat soalan begitu. Saya kena tanya dia, pembalut aiskrim tu plastik ke kertas? Lepas tu dia tak tahu. Dia kata tak tahu. Dia tanya kawan dia. You know lah, you can imagine kanak-kanak kan. Jadi dalam perbualan tu sudah jadi 2 orang. Hebat. Jadi kawan dia kata kertas, kawan dia kata ni, saya tanya basah tak? Macam mana? Lepas tu kita cerita. Kertas, bila kita buang dalam sungai, apa jadi? Plastik, kalau kita buang dalam sungai, apa jadi? Dan ke mana perginya? Apa kesan kepada? Jadi dia kata, oh, kalau gitu bahayalah tu. Jadi kita kata lah, yes, bahaya dia. Jadi sangat menarik kalau kita menjiwai So that's mereka. how you relate to law lah. Boleh kita relate kepada law, boleh kita relate pada ekonomi, boleh bidang apa yang kita minat. Yang kita minat lah. Nak membawa. Kalau tadi saya dengar. Saya cerita law ni sebab ramai orang macam baru ni kalau you tengok tentang sampah, saya komen dekat surat khabar. Orang minta pandangan saya. No, bukan sampah. Tentang pemburuan haram. Okay. Mereka tahu undang-undang. Tak boleh tembak rusa. Tetapi mereka tembak juga. Buat juga. Tembak juga. Jadi kenapa ini berlaku? Okay. Kenapa ini berlaku? Jadi penembak tu mempunyai senapang yang ada lesen. Dan lesen tu ada peraturan. Tapi mereka laku juga. Kenapa? Adakah faktor yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan dan bagaimana kita nak mengatasi perkara ini supaya tidak berlaku pemburuan haram. Dari situ kita dapat melindungi hidupan liar kita. Jadi semua ini bertalian. Mungkin faktor sebelum undang-undang, faktor psikologi manusia. Ini psikologis can come in. Jadi sebab tu saya katakan tadi, kenapa universiti patut bersama MNS? Sebab banyak bidang boleh jump in there. Ya, berkaitan. Bukannya berkaitan. Macam saya dengan Prof Razamin kena berbincang. Prof Haslinda ni kena berbincang. Macam mana kita boleh share bidang kepakaran kita untuk menyelesaikan sesuatu isu. So, university is a good place to start. Alright? Yes. Other than school lah. Okay. Prof, I will catch your attention with another question from Dr. Zainal. Okay. Soalan Dr. Zainal, Malaysia ada banyak polisi, undang-undang dan dasar berkaitan alam sekitar.
namun usaha menjaga alam sekitar masih lagi kurang berjaya. Number one, bagaimana kerjasama agensi kerajaan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan hidupan dan alam semula jadi. Soalan nombor 2 beliau, kesedaran pelbagai pihak berkepentingan terutamanya orang awam adalah sangat rendah terhadap kepentingan hutan dan alam sekitar. Sejauh manakah pendidikan formal di Malaysia, iaitu di sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti, berjaya diterapkan? Apakah perlu diwujudkan kursus teras di universiti khusus untuk alam sekitar? Wow, panjang juga. Tapi Prof, please take up. But remember, we are already approaching 4 o'clock. We don't want to... Okey, saya ringkas. Saya rasa semua soalan tu dah ada jawapan kepada Dr. Zainal. Okay. Cuma sekarang saya nak bagi tahu kita kena jawapan tu kita kena cari jalan macam mana nak jawab. Sebab itulah hutan untuk daerah utara, hutan Sintok tu sangat penting. InsyaAllah kalau perlu pandangan saya boleh pergi situ untuk kita bincang. Dr. Hidayu boleh rancangkan supaya Dr. Zainal, Dr. Nasrinda tadi boleh terlibat dan kita gabungkan semua bidang untuk terlibat dalam mewujudkan satu sistem di dalam hutan itu. Saya yakin sebut saja hutan Sintok, queue orang akan datang. Dan Dr. Hidayu kena cari penaja untuk bawa pelajar sekolah ni. Itu rahsia dia 5T. Oh. 5T itu topi, topi, t-shirt, tuala, tapau tu makanan lah. Transport. Okey. Okey, 5T ni minta lah siapa-siapa sponsor untuk bawa pelajar. Kalau bas 40 orang kita bawa berapa ringgit, nak bagi dia makan, nak bagi tuala untuk lap peluh, kemudian t-shirt supaya dia seronok pakai t-shirt kan. Lepas tu kita bagi topi. Kalau tak ada kita cut lah bajet. Pakai t-shirt saja, lap lah peluh dengan t-shirt tu kan. So ataupun towel saja. Itu satu pandangan dan kita boleh buat satu bengkel untuk pengurusan hutan Sintok tu ke arah pendidikan alam semula jadi. Itu Dr. Zainal kena masuk dalam tim tu. Soalan Dr. Zainal ni ada tiga. Tapi soalan dia panjang-panjang dan dia berkait-kait lah. Ya. Saya nampak tu. Isunya kena start something. Nak ada polisi ke, nak ada kurikulum ke. Kita champion. Polisi tak payah kacau. Okey. Kita champion. Malaysia ni peringkat nasional antarabangsa hebat. Okey. Kita dalam kurikulum, kita ada hebat. Okey. Sebab tu saya secara peribadi saya tak setuju nak perkenalkan semuanya, nak perkenal rasuah, nak kenal kat sekolah, alam sekitar nak kenal kat sekolah, jaga rimau nak kenal kat sekolah, dadah ada kena mengajar kat sekolah. Itu kita melatih orang berfikir secara fragmented. Kita tidak boleh melatih orang berfikir secara integrated. Ini kita kena lihat pakar pendidik kena fikir ni. Kena fikir. Kalau tidak, katakanlah kita belajar semayang, orang Islam kan dia belajar rukuk saja. Sujud saja. Sebab tu last kali tu dia ada tertib yang susah sekali. Jadi integrasi, insyaAllah kita cuba buatkan satu forum nanti, satu bengkel nanti untuk bincang apa yang that's a good idea. Maybe we don't have time. Sebagai yang kita janji, kita akan hanya ada satu sesi. Sesi ini ada 1 jam. Kita segmen saya difahamkan segmen ada sesi 1 jam ni berkala. Jadi kita tak buat panjang-panjang sebab mungkin kita tak nak orang lose the apa kata interest. Okey. Tapi Hidayu ni buat lawak lah Prof. Dia kata ada satu lagi Prof tertinggal. 5T, satu lagi kena campur cert, sijil S Hidayu. So kita letak, kita plural 5TS. TS, 5TS. Okay. So T itu dia ada 5T, itu 5 tu plural lah, ada S belakang.
Okey, okey Prof, kita saya nak minta Prof apa orang kata wrap up. Terima kasih soalan daripada Dr. Haslinda dengan Dr. apa ni Zainal. I hope dengan saranan maybe lah the question cannot be answered very apa orang kata very spesifik lah kan, tapi Prof dah bagi saranan-saranan tu. Saya harap will be picked up by SECMA to apa initiate some kind of effort whereby the jawapan kepada soalan tadi dapat betul-betul ditimbulkan, dapat kita nampak, dapat kita fahami dan boleh share nantilah. So Prof, sebagai penutupnya, saya minta Prof wrap upkan dengan pendek tetapi apa orang kata nak target bagi terasa di hati audience kita, dan juga dengan harapan when this video can be, if they play many times later ke dapat juga di awareness ni, knowledge ni di-sharekan dengan online. Jadi apakah nasihat Prof macam mana rakyat yang bertanggungjawab, community, kita sebagai ahli community, tetapi sebab ini adalah sesi antara dua IPTA juga, maknanya kita fokuskan apakah tanggungjawab orang muda, especially di IPTA ke IPT ke in general, dalam membantu memelihara dan memelihara hutan and nature in general. Okay Prof. Terima kasihlah. Masa kita limited, tapi bagus ni buat pendek-pendek ni, dia rasa macam tak habis. Bila tak habis kita kena buat lagi. Bersiri kan. Okay. Yang pertama. Yang kedua, saya ucap tahniah, terima kasihlah kepada Dr. Haslinda, ajak semua kawan-kawan jadi ahli MNS. Jadi pensyarah-pensyarah di UIA, di Universiti Utara sana akan menjadi champion. Kita akan sign MOU jadi champion MNS di wilayah utara. So yang ketiga, apa soalan-soalan tadi tu kita kena jawablah melalui aktiviti seperti yang Prof Azamin cakap tadi. Kita insyaAllah saya cadangkan kita akan satu bengkel khas untuk sediakan satu perancangan. Yang seterusnya untuk UPSI ni, ada ke UPSI kat sini kan? Memang saya dah bercakap banyak dengan beberapa pensyarah di sana untuk melibatkan dalam program pendidikan mereka. Misalnya saya pernah cadangkan semua pensyarah dia gunakan 1 jam untuk bincang tajuk undang-undang, tajuk ekonomi, tajuk kemasyarakatan, tajuk kemanusiaan, tajuk apa-apa. 1 jam dalam 1 semester tu, apa sumbangan khusus ini, ilmu yang kita belajar kepada alam semula jadi, kepada biodiversiti negara. Jadi biar pelajar bincangkan dan tengok bagaimana mereka, kepahaman mereka, kesedaran mereka dan bagaimana mereka nak amalkan. Jadi kalau kita berjaya bercakap kepada, saya gagal juga saya nak kata, sebab saya cakap kepada lebih daripada 1000 pelajar, tapi saya tak nampak satu pun yang datang mengekor saya untuk bantu melaksanakan. Dan mereka sekarang berada di jawatan tinggi kerajaan, bisnes yang berjaya dan ada yang sudah bersara. Jadi benda-benda begini kita patut semai pensyarah ni sangat penting lah. So itulah harapan saya, insyaAllah kita gunakan kedudukan kita bagi pensyarah sebagai pendidik yang boleh membantu dalam mempeloporikan alam semula jadi ini, ataupun saya nak sebut sekarang saya tengah buat campaign for nature, ni. Dan pada pelajar, gunakanlah masa di universiti ini untuk menjadi sukarelawan yang boleh menjadi bantu kepada program pemeliharaan alam semula jadi di Malaysia, di tempat kita, dan masa hadapan sehinggalah kita tidak berjaya, tidak mampu untuk melakukan apa-apa aktiviti lagi. So terima kasih kepada UN, terima kasih Dr. Dayu, terima kasih Prof Azamin yang telah
menjemput saya. InsyaAllah ini janji lama yang kita tunaikan. Jadi, alhamdulillah akhirnya kita berjaya juga Akhirnya. mengadakan. Cuma harapan saya dua perkara. Satu, bagaimana program UUM dengan setiap daerah di Kedah dan UUM dengan Ulu Muda. Kita akan laksanakan bersama nanti bila kita ramai ahli MNS di UUM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak saya bagi pihak SIGMA dan Universiti Utara Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Prof. Ahmad Ismail. Ya, akhirnya ya Prof, saya janji ni sebelum saya bersara jugalah. Saya pun dah bersara tapi okey, it's better late than never. We still because kita ada passion dengan topik nature ni, walaupun bersara kita masih boleh menyumbang dan kita masih sudi menyumbang. Itu keyword dia Dr. Idayu, sudi menyumbang, ya. Okey, untuk itu saya mengucapkan terima kasih berbanyak-banyak juga kepada peserta kita pada petang ini dan terima kasih kepada SIGMA kerana berjaya menganjurkan sesi about nature ini dan terima kasih kerana memberi peluang opportunity kepada saya menjadi perantara. Dengan itu saya pun dapat learn juga banyak, dapat knowledge banyak, dapat nasihat-nasihat yang berguna yang boleh digunakan jugalah orang kata lifelong learning daripada speaker kita hari ini iaitu Prof. Ahmad Ismail. Terima kasih sekali lagi. Saya serahkan semula kepada